Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning everyone. This week, on the third week of our semester, we are going to further on our second topic out of our total of 10 chapters. And this is the second chapter, which is on marketing and environment, as well as corporate social responsibilities, also known as CSR. Okay, sebelum kita masuk pada chapter kedua ni berkaitan dengan marketing environment, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan environment berkaitan dengan marketing, apa yang berlaku di sekitar dan juga apa yang berlaku secara dalaman dalam sebuah organisasi. And then we are going to look into what is actually CSR actually is all about. Tetapi sebelum kita teruskan, saya nak recap sikit lah apa yang kita dah belajar dalam chapter yang sebelum ini. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan definition of marketing, and then kita dah juga belajar berkaitan dengan the marketing mix, the 4 P's: price, promotion, place and product. So saya harap semua masih ingat lagi apa berkaitan dengan marketing mix. Dia ada 4 P's, and then we also learn about why do we need to learn on marketing. Sebabnya ada 4 sebab. Salah satu yang pentingnya adalah kita kena memahami kehendak dan juga keperluan manusia. Sebabnya dalam memenuhi kehendak dan keperluan manusia, kita perlu memahami what is actually manusia nak untuk memenuhi dia punya keperluan. Okay, so hopefully the 4 P's ni melekat dalam minda awak sebab it will be discussed heavily in your group assignment, dan juga dalam iklan awak tu pun kena mengambil kira the 4 P's as well, berkaitan dengan promotion, product, price dan juga place. And then last week saya ada minta untuk kamu cari maklumat sendiri berkaitan dengan Maslow hierarchy of needs yang ni. Okay, so saya explain sedikit untuk explain. Okay, sebagai seorang marketer, seorang katalah kamu terlibat dalam bidang pemasaran, you need to understand the basic needs of human. Dekat Maslow hierarchy of needs ni, dia menceritakan keperluan kita sebagai manusia, what is our basic needs and apa yang kita perlukan untuk kita pastikan setiap manusia boleh meneruskan kehidupan dengan dalam keadaan puas hati ataupun with happiness. The first one is the psychological needs. Kita memerlukan keperluan dari segi psikologi. Apa yang dimaksudkan dengan perkara pertama ni adalah in terms of our basic needs, iaitu food, water, warmth and rest. Kita sebagai manusia, of course, kalau kita nak hidup dalam masa jangka masa panjang, ini adalah perkara-perkara yang kita perlu protect ataupun kita perlu jaga. Iaitu yang pertama, kenalah dapatkan makanan. Of course, setiap hari untuk kita dapatkan tenaga, kita kena dapatkan makanan dan juga water. Water ni kamu kena minum air. Dan juga warmth and rest ni adalah dari segi bagaimana kamu memastikan selepas kamu, contohnya kamu dah belajar ataupun bekerja dalam seharian, kamu kena dapatkan rehat yang mencukupi. Itu yang dimaksudkan dengan the first needs, which is the psychological needs. Ini yang paling penting sebab tu dia letak dekat bahagian paling besar sekali, iaitu in terms of our basic needs. Ini dimaksudkan dengan basic needs. Selain daripada itu, safety needs. Di tingkat yang kedua ni adalah berkaitan dengan safety needs. Safety needs ni dia berkaitan dengan bagaimana dari segi security dan juga safety. Apa yang dimaksudkan dari segi security dan safety ni adalah in terms of bagaimana kamu memastikan untuk seharian tu kamu boleh terus hidup. Ini melalui yang pertama, melalui mendapatkan kerja yang baik dan juga dengan mendapatkan keselamatan dari segi tempat tinggal kamu. Itu yang dimaksudkan dengan safety needs. And then the next, ini adalah basic need, kita punya keselamatan dan juga kita punya dari segi bagaimana kita nak penuhi kehendak kita untuk mendapatkan nak memastikan kita kenyang ataupun hilangkan dahaga dalam seharian. And then we move into the second needs, which is the psychological needs. Psychological needs ni saya bagi contoh in terms of belongingness dan juga love needs. Okay, sebagai contoh, kita sebagai manusia, of course kita nak ada hubungan ataupun hubungan sosial antara sesama kawan, sesama your classmates. Saya bagi contoh, when COVID hit us, salah satu kita punya keperluan untuk bersosial telah terganggu.
Kat sini kalau kamu perasan, sepanjang COVID tu, kita punya belongingness dan juga love needs ni terganggu, especially kepada keluarga yang duduk jauh, ataupun yang tidak duduk sekali, mungkin dah lama tak jumpa. So our needs to have a social punya belongingness terganggu. Itu kalau kita nak tengok dari segi contoh yang terdekat. Contohnya, kalau kamu baca report-report ataupun news, berkaitan dengan psychological punya needs ni, kebanyakan pada masa pandemik dan juga lockdown tu, kita dapat baca banyak kes-kes contohnya macam bunuh diri. Sebabnya salah satunya adalah disebabkan kita punya peluang untuk mendapatkan interaksi sosial ataupun nak berjumpa dengan kawan-kawan ataupun family tidak dapat dilakukan sebabnya kita terpaksa berkurung di dalam rumah akibat pandemik COVID. Okay, and then we move into the second psychological needs. Dekat sini di tahap keempat iaitu esteem needs. Okay, sebagai manusia kita ada pride ataupun kita ada harga diri di mana kita nak rasa sense of accomplishment, di mana contoh, saya bagi contoh, sebagai pelajar kamu target untuk dapatkan 3.5 and above contohnya. Jadi itu bila kamu dah dapat capai 3.5 and above, secara tidak langsung kamu punya kegembiraan dan juga sense of accomplishment tu kamu rasa puas hati sebab you can achieve what you have targeted. Itu in terms of psychological needs, di mana esteem needs ataupun keperluan kamu dalam memastikan kamu mempunyai harga diri ataupun your sense of pride. And then the last part ni dekat paling atas sekali adalah in terms of self-actualization. Okay, saya bagi contoh dekat sini self-fulfillment needs. Sebagai manusia, contohnya kalau kamu dah habis belajar, tak kira dah di peringkat diploma ataupun degree, kamu akan make sure that bila kamu dah kerja nanti, kamu nak capai your own full potential. Sebagai contoh, katalah kamu boleh menjadi pekerja terbaik, of course kamu akan kerja dengan sehabis mungkin untuk kamu dapatkan title tersebut. Itu adalah in terms of self-fulfillment needs, di mana kamu akan berusaha sepenuhnya untuk mencapai kamu punya goal. Itu dekat self-actualization. Okey, itu adalah sedikit ringkasan berkaitan dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas. Ya, Okay, so itu adalah sedikit recap berkaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Hopefully, whatever that I have taught you berkaitan dengan what is actually marketing in terms of definition, the marketing mix, 4 Ps tu saya harap kalau saya tanya secara randomly, benda tu melekat dalam minda awak. Okay. And then kita akan masuk kepada chapter yang kedua pada this week, which is on marketing environment and corporate social responsibilities. Okay, sebelum kita teruskan, saya rasa kita pergi berehat sekejap selama 2 minit. Selepas 2 minit saya akan kembali balik dan kita akan teruskan dengan kita punya topik tu. Okay, so kita dah ambil rehat selama 2 minit and now we are going to learn on chapter 2, marketing environment and corporate social responsibilities.
Okay, so this is our learning objective for the third week, which is the first one. We are going to discuss the external environment of marketing, and then we are going to explain how it affects a firm. And then the second one adalah to describe the social factors that affect marketing. And the next one adalah to explain the importance to marketing managers of current demographic trend. And then we are going to identify consumer and market reaction to the state of the economy. And the fifth point, in terms of identifying the impact of technology on a firm, and then to discuss the political and legal environment of marketing. And last one, we are going to touch and discuss on corporate social responsibilities. Okay, kalau nak tahu, sebenarnya dalam chapter ni dia sangat straightforward. Kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan environment. Kita ada internal dan juga external. And then kita akan tengok dari segi external tu, yang pertama dari segi faktor social. And then the next one adalah dari segi demographic. And then kita akan tengok dari segi keadaan ekonomi, the current state of economy. And then we are going to look into the aspect of technology and the impact towards the firm. And then kita akan tengok dari segi sisi political dan juga dari segi perundangan. And last one kita akan tengok dari segi corporate social responsibility, tanggungjawab social corporate. Okay. So what is actually meant by marketing environment is actually the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to develop and maintain successful transaction with its target customer. Okay, maksud marketing environment ni adalah pihak-pihak dan juga faktor-faktor yang terlibat, tak kiralah daripada dalaman ataupun luaran sesebuah organisasi yang mempengaruhi kebolehan sesebuah pengurusan ataupun organisasi untuk memastikan ataupun menjalankan sesuatu pemasaran dengan lebih efisien dan juga lebih memenuhi permintaan pelanggan. Kita kena tengok kadang-kadang kalau usaha untuk mempromosikan sesuatu produk tu dijalankan secara ekstensif, tetapi sebenarnya produk tu dia tak memenuhi pun the demand from the customer. Then the marketing punya effort tu it can be considered as a failure sebabnya dia tidak berjaya memenuhi keperluan dan juga permintaan pelanggan pada masa tersebut. Okay, so to put it into a diagram untuk memudahkan kita lebih memahami. Okay, so this is the marketing environment. Kita tengok daripada sudut pandang dengan lebih besar. Okay, so marketing environment ni dia ada dua faktor, iaitu ataupun dua sudut pandang. Yang pertama in terms of micro environment. Okay, micro environment ni kalau nak memudahkan our understanding, kita tengok dari segi apa yang ada ataupun apa yang berlaku di dalam sesebuah syarikat ataupun organisasi. Saya bagi contoh, katalah kamu, you're working in a company and you are responsible to in charge of marketing of your company. Then what the first thing you need to do is to look into what you have ataupun apa yang sedang berlaku di dalam syarikat kamu dahulu sebelum kamu tengok dari segi luaran maksudnya external in terms of macro environment. Kiranya dekat sini apa yang dimaksudkan dengan internal environment ataupun persekitaran dalaman adalah perkara-perkara yang kamu boleh control within your willing ataupun dalam kamu boleh control dia punya apa yang berlaku ataupun apa yang akan berlaku di dalam company kamu. Tetapi in terms of external ataupun macro environment ni adalah perkara yang berlaku di sekeliling kamu tetapi di luar daripada kebolehan kamu untuk mengawal perkara-perkara tersebut. Okay, so dekat dalam ni, dekat apa yang berlaku dalam company ni adalah apa yang kamu control. Dekat sini dia ada supplier, dia ada customer, intermediaries ni in terms of kamu punya wholesaler ataupun kamu punya retailers, kamu punya rakan-rakan niaga, and then kamu punya pesaing dan juga your own customer ataupun public. Tetapi kalau kita tengok daripada segi luaran in terms of externally, these are the things that we cannot change. It happens when it happens, tetapi we can manage to adapt bila berlakunya perkara-perkara ini. Contohnya cultural, demographic, economic, natural, technological dan juga political. Alright,
So I really hope that in terms of marketing environment ni, kamu boleh ingat dia ada daripada dua sudut pandang. The first one in terms of internal environment or known as dekat sini as micro environment, dari segi dalaman, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku di dalam kita punya syarikat yang kita berkhidmat ataupun syarikat milik kita sendiri. Ataupun yang kedua dari sudut pandang secara luaran ataupun secara general, apa yang berlaku di sekeliling kita yang kita tak boleh control dia punya kejadiannya. Okay. Alright, so this is the explanation apa yang saya tunjukkan dalam gambar raja tadi. Macam saya kata, kita ada dua sisi iaitu internal environment ataupun micro environment dan juga macro environment or external environment. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan internal environment? Internal environment ni adalah the actor close to the company that affect its ability to serve its customer. Apa yang saya kata tadi, like I said before, what happen in internal environment is the people or the thing that is related to our company. Tak kira lah contohnya dari segi company, dari segi supplier, dari segi marketing intermediaries, customers, competitors ataupun public. Okay. So ini yang dimasukkan dengan apa yang berlaku di dalam sebuah syarikat. Okay, saya bagi contoh contoh yang sangat dekat yang saya boleh bagi adalah berkaitan dengan sebab saya memang follow closely dengan syarikat Apple yang mengeluarkan iPhone, iPad and MacBook. Okey, jadi apabila berlakunya COVID-19 ataupun pandemik ni, apa yang terjadi adalah dari segi internally-nya adalah seluruh dunia mengalami shortage of chip yang kita letakkan di dalam kita punya device, electronic device. Jadi, apa yang berlaku dekat sini adalah Apple, they need to control what happened and then diorang kena tahu what happens between, kat suppliers, chip supplier dekat sini, dia ada masalah untuk supply. Contohnya katalah Apple memerlukan 1 juta chip untuk hasilkan 1 juta iPhone. Jadi, apa yang berlaku sepanjang pandemik ni adalah bila berlakunya kekurangan chip, jadi Apple dia kena aware with whatever happens, berlakunya kekurangan chip membuatkan mereka kena kurangkan ataupun kena maklumkan dalam pengiklanan ataupun India marketing that in case of they have high demand, they will ship their phone ataupun dia orang punya device at a certain period di mana mereka selepas daripada mereka kenal pasti ataupun boleh sediakan produk ataupun device tersebut selepas diorang dapat atasi masalah kekurangan chip tersebut. Itu adalah contoh apa yang berlaku kita nak control secara internally. And then we are moving into the macro ataupun daripada externally. Jadi chapter yang kedua ni dia lebih menekankan apa yang berlaku di sekeliling syarikat. Kiranya apa yang faktor-faktor luaran yang berlaku oleh yang dialami oleh sesebuah syarikat yang mempengaruhi the marketing decision. Okay, so what does it mean by external environment? Adalah larger societal forces that affect the micro environment. Apa yang contohnya kat sini adalah perkara-perkara ini yang berlaku ni social, demographic or economic. Yang keenam-enam perkara ni andai kata dia berlaku salah satu, dia akan mempengaruhi apa yang akan berlaku in your company. It can considered to be beyond the control of the organisation. Macam saya tekankan tadi, perkara-perkara ini berlaku di luar daripada bidang kuasa sesebuah syarikat. Sebabnya, saya ambil contohnya, kalau sebab contohnya berlakunya dari segi ekonomi. Pada tahun 2021, berlakunya kemelesetan ekonomi. Secara tidak langsung, kalau kamu fikir, sebagai sebuah syarikat, kamu boleh kawal ataupun tidak dengan kejadian kemelesetan ekonomi. Sebabnya kemelesetan ekonomi secara teorinya ataupun secara praktikalnya dia akan berlaku dalam jangka masa setiap 10 tahun. Itu jangkaannya lah, forecasting. Tetapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah apa yang berlaku dekat faktor-faktor luaran ini adalah perkara yang tidak dapat dikawal oleh sesebuah syarikat, especially kita letakkan diri kita sebagai marketer. Apabila berlakunya perkara-perkara contohnya macam kemelesetan ekonomi, perkembangan teknologi, contohnya kalau sebelum ni kita buat secara manual, nak beli barang kena pergi ke kedai, tapi bila dah
Advancements of technology telah menyebabkan kita tak pergi kedai, kita just order melalui platform online sahaja. So itu adalah perkara-perkara yang kita tidak dapat kontrol kejadiannya. Okay, so itu secara tidak langsung explain lah di two aspect ataupun two facets of marketing environment. Jadi kita akan pergi kepada the first factors of macro environment, micro marketing environment, which is the first one is the social aspect. Okay, so ini adalah social factors, perkara pertama yang berlaku di luar bidang kuasa kita, iaitu external punya marketing, external environment, di mana the first one is social factors. Social change is the most difficult external variable for marketing managers to forecast, influence or integrate into marketing plans. Dia tekankan kat sini, dia kata bila berlakunya perubahan dalam sesebuah masyarakat ataupun sesebuah persekitaran tersebut, benda itu adalah satu cabaran kepada marketing managers untuk kita nak fokus tu kita nak buat jangkaan. Contohnya katalah sebelum ni, katalah penduduk dekat Malaysia, Kuala Lumpur contohnya, katalah satu bulan tu mereka ada keperluan untuk contohnya makan fast food sebagai contoh. Tetapi apabila berlakunya perubahan di dalam masyarakat sebagai contoh, katalah tiba-tiba ada promosi ataupun kerajaan mempromosikan dari segi macam hidup dengan lebih sihat. Jadi tiba-tiba dari segi permintaan terhadap makanan segera ataupun fast food ni berkurangan. Jadi itu adalah di luar jangkaan sesebuah syarikat. Itu adalah salah satu social factors. Social factors influence the product people buy, the price paid, the effectiveness of specific promotions, and how, where and when people expect to purchase product. Dekat sini misalnya saya bagi contoh tadi, faktor-faktor sosial ni lah yang akan mempengaruhi manusia ataupun kita sebagai a person untuk membuat decision, untuk membuat pembelian. Kita nak bayar berapa harga dia, and then sama ada promosi-promosi yang dilakukan pada masa tersebut bersesuaian dengan kita punya kehendak ataupun keperluan semasa, ataupun dari segi bagaimana kita nak dapatkan ataupun bila kita nak dapatkan produk tu adalah dipengaruhi oleh faktor sosial. Okay, jadi dalam faktor social factors ni, there are three aspect ataupun three facets, ataupun dia ada 3 poin penting. Yang pertama adalah value, nilai sesuatu barangan ataupun perkhidmatan tersebut. Yang kedua adalah attitude, bagaimana kita menerima ataupun kita menolak sesuatu barangan ataupun servis tersebut. And then dari segi lifestyle, adakah kita punya lifestyle? Kalau sebelum ni mungkin kita kurang bersukan, jadi keperluan kita untuk mendapatkan pakaian sukan ataupun menggunakan pakaian sukan tidak terlalu tinggi, tetapi disebabkan katalah selepas berlakunya COVID ni, timbulnya kesedaran antara kita sebagai manusia, rakyat Malaysia, untuk menjaga kesihatan sebagai contoh. Itu adalah salah satu contoh perubahan lifestyle. Okay. In understanding of social factors is to produce the right product to suit people needs and wants. Okay, dekat sini pentingnya untuk tekankan bahawa kita kena faham apa yang masyarakat setempat ataupun permintaan sosial semasa untuk kita penuhi, supaya bila contohnya katalah saya beri contoh pada tahun 2021, syarikat-syarikat makanan segera contohnya mengeluarkan makanan yang berasaskan vegetarian. Tetapi pada tahun 2021, katalah orang ramai tidak masih lagi belum aware berkaitan dengan vegetarian punya food. Jadi salah satu kerugian di situ adalah berlakunya false marketing. Akhirnya syarikat pengeluaran makanan tersebut tidak berjaya memahami dan juga memenuhi permintaan pelanggan. Okay, so this is the punya explanation on what is actually a value. This is a basic American value. Dia berdasarkan 4 perkara. Yang pertama adalah self-sufficiency, upward mobility, and then we have work ethic and juga conformity. Okay, what does it mean by values? A value is a strongly held and enduring belief. Jadi value ni adalah satu nilai yang kita pegang dan kita percaya bersungguh-sungguh. Contohnya kalau saya bagi contoh,
Setelah saya percaya dengan prinsip untuk makan makanan yang sihat. Jadi daripada saya mula hidup sampai ke penghujung hidup saya akan mengamalkan pemakanan yang sihat sebagai contoh. The four basic values shown influence the attitudes and lifestyle during the first 200 years in the United States. Okay, jadi dekat sini 4 value ini adalah perkara yang mempengaruhi sikap dan juga lifestyle untuk masyarakat dekat United States. Maksudnya dekat sini adalah perkara pertama adalah self-sufficiency, which means every person should stand on his or her own 2 feet. Okay. Faktor self-sufficiency ni kamu akan perasan bila selepas pada kamu dah habis belajar, kamu nak mula bekerja, kamu akan sampai satu tahap kamu teringin untuk memulakan hidup baru on your own, berdikari. Itu yang dimaksudkan dengan self-sufficiency, di mana kamu berasa cukup dengan kehadiran kamu sendiri. You are able to be independent on your own. Itu yang dimaksudkan dengan value yang pertama. Kiranya tanpa perlu bantuan ibu bapa, kita boleh meneruskan kehidupan tanpa bergantung pada financial, dari segi mungkin dari segi dah independent, boleh duduk sendiri. Okay. And then the second one adalah in terms of upward mobility, which means success comes with getting an education, working hard and playing by the rules. Okay, apa yang maksudkan dengan upward mobility ni? Sebagai contoh, katalah macam saya berasal daripada keluarga yang biasa, tetapi melalui education kita dapat menaik taraf kita punya kehidupan. Contohnya, sebagai contoh, katalah sebelum ni saya adalah seorang anak kepada cikgu, tetapi melalui education saya berjaya menaik taraf keluarga saya, mungkin menjadi orang yang lebih baik ataupun orang yang lebih kiranya dengan menggunakan pendidikan kita dapat improve our family punya kedudukan ataupun kita punya kedudukan kewangan. Itu yang dimaksudkan dengan upward mobility, di mana ada progress in your own life. And then the third one adalah in terms of work ethic, which means hard work, dedication to family and frugality. Okay, apa yang dimaksudkan work ethic ni adalah dari segi bagaimana kamu berpegang teguh kepada your work ethic ataupun kamu punya prinsip bekerja. Sebagai contoh, saya bagi contoh, katalah kamu, bila kamu buat assignment between your group members, you have your own ethics, mana, okay, bila kamu plan untuk buat group assignment, kena hantar pada minggu ke-12, you need to submit your group assignment by week 12. So, your ethical punya core adalah untuk siapkan dalam jangka masa yang ditetapkan. Itu adalah salah satu contoh hard work, di mana kamu berusaha keras untuk menyiapkan tugasan di dalam tempoh masa yang diberikan. And then in terms of conformity ni adalah no one should expect to be treated differently from everybody else. Kiranya dekat sini apa yang dimaksudkan dengan value itu adalah kita melayan ataupun kita menganggap semua orang adalah mempunyai hak yang sama. In terms of bagaimana kita melayan orang, macam itulah kita memperolehi layanan tersebut. Kiranya kita layan orang dengan baik, jadi orang akan melayan kita dengan baik. Itu in terms of conformity. And then what does it mean by values? Values influence our buying habit. Consumer demand high quality goods that save energy, time and calorie. Betul, dekat sini saya setuju sebabnya sebagai contoh, katalah saya beli phone. Satu phone tu dia kenalah memudahkan tugas saya dan juga menjimatkan masa dan juga dalam masa yang sama dia serve dia punya purpose. Sebagai contoh, saya beli sebuah iPhone tu kenalah dalam masa yang sama memudahkan saya punya communication dengan with my colleagues, saya rakan sekerja saya, dan juga my communication with my students, as well as saving energy and time. Sebagai contoh, kalau sebelum ni mungkin perkara contohnya macam shopping, kalau nak pergi sebelum ni kita kena pergi keluar, tetapi sekarang dengan phone sahaja pun kita dah boleh shopping, dan kat situ dia dah menjimatkan masa dan juga tenaga. The product must be durable and not break down. Okay, ini in terms of dia punya quality of the product. Dia kenalah tahan lama dan juga tidak mudah rosak. Itu yang dimaksudkan dengan value, di mana dia mempunyai jangka hayat yang panjang dan juga berkualiti. Okay.
Kita akan pergi kepada next one adalah in terms of lifestyle. Ini adalah pecahan daripada social factors tadi, value, attitudes and lifestyle. Okay, lifestyle ni adalah kita punya gaya hidup. A lifestyle is a mode of living and people are choosing products and services that meet diverse needs and interests rather than conforming to traditional stereotypes. The unique lifestyle of every consumer can require a different marketing mix. Okay, dekat sini apa yang dimaksudkan dengan lifestyle adalah bagaimana sesuatu marketing ataupun marketer ataupun pegawai pemasaran dia cuba untuk memasarkan produk dia, tetapi kita kena pastikan bahawa barang ataupun servis tersebut hendaklah memenuhi permintaan pelanggan. Tetapi yang menariknya permintaan pelanggan ni dia adalah unik. Sebabnya lifestyle kita berlainan. Sebagai contoh katalah ada saya bagi contoh person A ataupun orang pertama ni, dia punya lifestyle mungkin lebih cenderung kepada pergerakan yang pantas. Dia selalu on the go. Jadi bila dia nak memenuhi dia punya lifestyle adalah dengan mendapatkan makanan itu secara cepat. Ini in terms of dari segi getting your own basic needs. Sebagai contoh katalah orang ni dia memerlukan makanan dengan cepat untuk memenuhi dia punya keperluan, di mana dia selalu on the go. On the go ni maksudnya dia selalu bergerak dengan cepat. Jadi secara tidak langsung lifestyle dia adalah lifestyle yang on the go, di mana dia sentiasa memerlukan perkara dengan pantas. Jadi secara tidak langsung berbeza dengan the second person, contohnya insan yang kedua ni, dia lebih relax tetapi dia lebih organized. Dan dari segi mungkin keperluan pemakanan dia tidak suka makan makanan segera ataupun fast food. Jadi dia akan home cook di rumah. Itu bezanya antara keperluan ataupun lifestyle antara dua ataupun lebih. Maksudnya kita ada lifestyle kita masing-masing. Jadi in terms of a marketer, bagaimana kita nak memahami dan juga memasarkan produk kita untuk masuk pada different marketing mix. Contohnya, for piece product based promotion ataupun price untuk saya adalah lain. Ada punya keperluan tu lain, tetapi untuk for piece kepada awak punya konteks adalah berlainan. Itu yang dimasukkan dengan perbezaan antara lifestyle. Okay, the phenomena of working women has had the greatest effect on marketing than any other social change. Dekat sini dia bagi contoh dari segi wanita berkejaya. Dekat sini dia tengok dekat sini dia kata 63% of all females age 16 until 65 are in the workforce. Kira 63% daripada wanita berkejaya adalah terlibat dalam bidang profesional, bidang pekerjaan. Purchasing power from dual career families is rising. Jadi berbanding dengan lifestyle contohnya macam suri rumah, dia adalah berbeza dengan keperluan bagi lifestyle seorang wanita yang berkejaya. Cost is more important to women. Ini secara generalnya lah, bukannya dia adalah satu pernyataan berkaitan dengan cost. Untuk wanita, dia selalunya dia akan lebih melihat kepada cost, tetapi dari segi kualiti itu yang lebih dipandang oleh seseorang lelaki. Ini secara theoretically lah. Alright. Okay, so we are moving into the second external marketing environment, which is demographic. Okay, demographic ni dia sangat menarik sebabnya apa yang dimaksudkan demographic? Demographic is a variable includes the characteristic of human population in the form of size, growth, location, age, gender, ethnic group, occupation, and etc. Demographic of interest to the marketer as it helps to describe the market characteristic. Okay, apa yang dimaksudkan dengan demografik? Dalam bahasa mudahnya, demografik ni dia adalah satu ciri-ciri ataupun karakter sebuah masyarakat. Saya beri contoh, katalah dekat Pasir Gudang ni, dia punya demografik adalah terdiri daripada yang pertama yang menonjol adalah pelajar, of course, sebab dekat sekeliling kawasan Pasir Gudang ni, kita ada lebih daripada satu institusi awam. Jadi karakteristik untuk penduduk di Pasir Gudang adalah pelajar. Kita ada Politeknik, kita ada UiTM, kita ada UniKL, kita ada International School for Japanese kat depan Balai Polis Seri Alam tu. Dan kita juga ada
pada salah saya ada MRSM kat sini. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri ataupun karakteristik bagi sesebuah population ataupun populasi sesebuah tempat. Jadi, demografik ni juga bermaksud dari segi ciri-ciri tu, pecahan dia adalah contohnya, katalah saya bagi contoh tadi, pasir gudang, contohnya pelajar. Tapi pelajar tu, kita boleh pecahkan lagi dia punya ciri-ciri, lelaki ataupun perempuan, berumur contohnya 20 hingga 25, 25 hingga 30 tahun. And then, in terms of selain daripada karakteristik of penduduk di Pasir Gudang, kita juga ada of course kita ada, sebab dah ada institusi pengajian tinggi, kita ada pensyarah. Pensyarah dekat pun ada pecahan dia juga. Jadi apa yang dimaksudkan demografik ni adalah ciri-ciri ataupun karakter bagi sesebuah populasi. Okay. Right, so in terms of demographic ni, dia menariknya sebabnya dia adalah disebabkan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ini. Dia ada 3 faktor. Yang pertama adalah changes in age structure, and then second one adalah geographic population movement, and then the next one adalah better educational qualification. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ketiga faktor ni? Yang pertama adalah many company pay great attention to the changes of age structure in the population because it influence consumer demand for product. Okey, perubahan apabila berlakunya apabila berlakunya perubahan di dalam umur, sesuatu kumpulan umur, saya bagi contoh, dekat sini dia bagi contoh berkaitan dengan baby dan juga budak-budak, di mana apabila berlakunya peningkatan dari segi kelahiran kanak-kanak ataupun populasi kanak-kanak, of course, permintaan terhadap contohnya mainan akan lebih tinggi. Jadi, kita sebagai marketer ataupun pegawai pemasaran, kita kena aware dengan perkara ini dan kita kena ambil maklum so that bila kita nak formulate our marketing, kita nak pasarkan kena kepada this group of population. Okey, saya bagi contoh lagi. Memandangkan kita dah nak menganjak ke tahun seterusnya pada 2030, tahun 2030, dianggarkan kita punya populasi untuk warga emas akan meningkat. Sekarang ni anggaran ni dalam 12% to 13%, tetapi pada 2030, lebih kurang dalam 9 tahun lagi, dianggarkan populasi warga emas akan meningkat. Dia akan jadi 15% to 17% in terms of Malaysia punya population. Jadi secara tidak langsung kita letakkan diri kita sebagai marketer, apabila berlakunya peningkatan dari segi had umur orang warga emas, bila warga emas ni dimasukkan dengan orang dewasa yang mempunyai kuasa pembeli yang tinggi dan juga dia punya permintaan terhadap sesuatu barangan tu juga adalah special kepada dia punya age group. Jadi secara tidak langsung changes in age structure ni membantu kita untuk memahami, kita fokus ataupun kita nak jangkakan, okay, lagi 5 tahun mungkin apabila berlakunya peningkatan dalam populasi warga emas, mungkin peningkatan terhadap sebagai contoh mungkin terhadap alat pendengaran ataupun dia punya hearing device akan meningkat. Saya ambil contohlah tu warga emas yang selalunya mempunyai masalah pendengaran. Okay, itu yang dimaksudkan changes in age structure. Next one adalah geographic population movement, di mana sebagai dia bagi dekat sini adalah many university and college graduates leave their hometown in rural areas and migrate to big cities like Kuala Lumpur to find jobs. In line with this movement, the demand for residential houses, transportation and consumer product will be increasing in the vicinity of university and colleges. Okey, saya ambil contoh dekat sini sangat mudah sebabnya kita tengok contoh kamu semua sebelum pandemik lah, berlakunya pandemik. Kebanyakan contohnya macam kamu, macam saya pun, katalah sebelum ni, saya berasal daripada Al-Ustaz Kedah. Selepas saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran, of course saya akan tinggalkan kampung halaman dan juga bergerak ke universiti saya, UiTM pada masa itu, UiTM Pencak Alam. Okey, jadi secara tidak langsung apabila berlakunya perubahan ataupun this kind of movement, keperluan untuk residential house ataupun rumah-rumah dari segi transportation, dari segi keperluan sebagai seorang pelajar akan meningkat mengikut kepada pergerakan pelajar-pelajar sebagai contoh. Okay, saya beri contoh sebelum ini
dekat UiTM Puncak Alam pada zaman saya sedang melanjutkan pelajaran di peringkat degree di Transportation tahun 2012-2013. Pada masa itu Bandar Puncak Alam masih lagi ibarat macam tak ada lagi kemajuan. Tapi last year saya pergi, dia dah berubah, dia dah menjadi sebuah bandar yang baru dan at least dia ada kemajuan dari segi dia dah ada supermarket, dia dah ada hospital sendiri, dia dah ada masjid sendiri berbanding dengan zaman saya dahulu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan geographic population movement, di mana berlakunya pergerakan oleh pelajar ataupun dari segi pekerjaan, kamu move from your hometown, kamu memerihkan tempat pengajian kamu ataupun tempat kamu tuju tu untuk hidupkan dari segi, mungkin dari segi keperluan dan juga dia punya kemajuan pada tempat tersebut. And then better educational qualification. Okay. Dekat sini apa yang dimaksudkan better educational qualification adalah in terms of the higher standard of education in Malaysia has created demand for products like computers, business magazines, academic magazine, theoretical acts and others. Okay, kita tengok dekat sini, apabila berlakunya peningkatan ataupun bila kita lebih celik in terms of education, kita dah terdedah kepada information baru. Jadi demand untuk sesuatu produk tersebut telah di-create berdasarkan bila kita maju dari segi education. Jadi demand untuk mendapatkan komputer, contohnya untuk kerja, kita nak baca business magazine, contohnya nak baca New York Times ataupun academic magazine, nak baca, kamu nak pergi ke teater, benda tu akan terhasil selepas daripada kita dah sama ada kita semasa belajar ataupun kita dah habis belajar, di mana kita develop kita punya minat dan juga kita punya potential. Okay. That is the factors that affects demographic. Itu saya bagi contoh berkaitan dengan demographic. Okay, dekat sini dia ada bagi contoh, ini sangat menarik sebenarnya. Demographic juga masih lagi berkisar berkaitan dengan ciri-ciri ataupun karakteristik sebuah populasi itu, which means dalam perkataan yang sama adalah demographic. Okay, kita cuba untuk memahami in terms of generation. Dekat sini dia ada bagi generasi pada masa kini, iaitu net generation ataupun Z, generation Z. And then we have Y generation, we have X generation, we have baby boomers. Okay, apa yang dimaksudkan dengan Z generation adalah people born between the early 1994 and the early 2010. Semestinya saya tidak tergolong sebab dalam generation Z, sebabnya saya tidak lahir daripada tahun 1994 sehingga 2010, di mana saya percaya most of my student adalah tergolong di dalam di generasi sekarang, iaitu Z generation. And then typically the children of generation X selalunya dia adalah hasil daripada pasangan yang terhasil daripada generation X. Okay, itu generation X ni kita tengok nanti. Their parents may also include the youngest baby boomers. Boleh jadi juga your parents ataupun parents yang terlibat dalam menghasilkan generasi Z ini adalah baby boomers as well as older members of generation Y. Okay, ini saya harap bila saya beritahu this is the characteristic ni adalah dia tak terlalu ofensif, cuma dia nak beritahu bahawa your generation ataupun generasi masa kini adalah highly connected, use communication and media technology such as the World Wide Web, gunakan internet, instant messaging, text messaging, MP3 players, mobile phones and YouTube, earning them the nickname of digital native. Okay, yang menariknya dekat sini, ini adalah sebahagian daripada saya punya research, di mana saya membandingkan, saya bukanlah membandingkan tetapi saya buat research berkaitan dengan bagaimana warga emas dia tidak terlalu fasih berkaitan dengan internet ataupun dari segi digital punya device berbanding dengan generasi kamu. Of course, saya rasa saya dah ketinggalan dari segi application. Yang paling latest pun mungkin saya ada Facebook, Instagram dan Twitter. Tetapi pada generasi sekarang saya tengok kamu dah ada macam-macam. Yang saya boleh ingat sekarang adalah TikTok. TikTok tu saya tak ada account, which is pada saya benda tu tidak kena dengan saya punya usia. Jadi mungkin pada generasi kamu lebih familiar dengan apps-apps yang lebih terkini.
Some can be described as impatient and instant-minded and tending to lack the ambition of previous generation. Ini normal lah, selalu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelum ni. Okey, disebabkan ini secara theoretically dan juga telah dibuktikan melalui secara saintifik, di mana generasi sekarang, generasi kamu, dia lebih tahap kesabaran itu lebih sedikit sebabnya you tend to get things easily. Maksudnya kalau kamu touch pada phone kamu tu, untuk kamu dapatkan maklumat sangat cepat dan sangat mudah. Jadi secara tidak langsung menyebabkan tahap kesabaran kamu untuk mendapatkan sesuatu barangan ataupun sesuatu information secara theoretically adalah lebih rendah. And then di-describe as kurang kesabaran. Tapi jangan risau, you can, ia tak semestinya terjadi kepada kamu secara generalnya lah. Generation Z are also more individualistic. Okay, ini adalah kelebihan kamu sebabnya disebabkan kamu ada akses kepada internet, kepada benda-benda yang tidak boleh diakses oleh generasi-generasi lain. Contohnya macam generasi saya, kamu adalah lebih individualistic. Individualistic ni maksudnya kamu lebih unik, kamu ada kamu punya own karakteristik. Itu adalah kelebihan generasi kamu. Macam saya kata, saya selalu tekankan dekat dalam perjumpaan kita, macam untuk subjek MKT 243 ni, saya percaya kepada benda ni di mana sebab tu saya galakkan untuk gunakan Canva, di mana generasi kamu lebih individualistik dan juga in terms of creativity kamu memang sangat-sangat dipuji. Itu adalah kelebihan generasi kamu, which is the Z generation, Generation Z. Okay, next one adalah Y generation. Okay, Y generation ni adalah generasi saya lah, yang lahir di antara tahun 1979 sehingga 1994. And then size create immense marketing impact. Macam kami, bila berumur daripada tahun 1979 hingga 1994, most of us are already in the working environment. Bila kami dah bekerja, kami ada kami punya our own preference, our own buying power, kami ada kami punya possibility sendiri. Jadi secara tidak langsung, in terms of marketing, kami adalah golongan ataupun generasi yang mungkin menjadi target market kepada marketer ataupun pegawai pemasaran. Sebabnya kami ada dari segi mungkin wang ringgit ataupun juga masa untuk membeli ataupun mendapatkan servis tersebut. Itu yang dimaksudkan size creates immense marketing impact. It notoriously fickle and skeptical group. Okay, selalunya bila berada di tengah-tengah ni, generasi yang di tengah, of course dia akan lebih skeptical dengan orang yang generasi sebelum dan juga generasi seterusnya. Ini adalah fakta. Tetapi don't worry, skepticism dan juga dari segi tanggapan tu, benda tu boleh manageable. And then in terms of managing the skepticism tu bergantung kepada masing-masing. Don't worry, everyone is entitled for their own opinion. Tetapi apa yang kamu perlu lakukan when it comes to this punya pendekatan adalah just buat perkara yang kamu suka, dan as long as benda itu tidak mengganggu dan juga masih lagi dalam lingkungan apa yang dibenarkan oleh dalam agama, dia tak ada masalah. Alright, okay. Seterusnya adalah in terms of attach to technology. Okay, generasi saya ni ataupun generasi Y, dia kelebihan dia adalah dia lahir dalam pada masa teknologi any kind of technology dia sedang berkembang. Jadi bila kami membesar ataupun generasi ini membesar, kami membesar dengan teknologi tersebut. Secara tidak langsung membantu kami untuk at least kalau tidak cekap dengan teknologi, at least celik dengan teknologi tersebut. Bagi contoh, mostly untuk generasi ini, in terms of nak memahami menggunakan internet, in terms of device punya familiarization, dia familiar ataupun tidak dengan device tu, dia tak ada masalah. Okay, berbanding dengan X generation ni dia adalah born between 1965 and 1978, which is mungkin terdiri daripada our parents dan juga orang dewasa yang berumur 50 tahun ke atas. Jadi kalau kita tengok 21 tolak 1978. Okay, so the oldest people yang belong to this group is 43.
Dan yang paling tua adalah tahun 56. Okey. Macam pada saya, dia dah dalam generation baby boomers. Kemungkinan maybe your parents tergolong di dalam X generation, generation X ni, which is born between 1965 and 1978, which time is at a premium. Dekat sini masa dia dah dikatakan dia dah mencapai keselesaan bila dah berumur 43 hingga 56 ni. Dia dah mencapai boleh dikatakan dari segi financial mungkin dah stable, dah ada kebebasan dari segi financial, dia tak payah terlalu strict sangat dengan dia punya kedudukan kewangan. Itu adalah salah satu demographic characteristic of X generation, generation X. Other than that, majority of this generation have children and household. Kiranya macam saya kata tadi, untuk parents yang lahir yang sekarang ni berumur 43 tahun hingga 56 tahun, dia kebanyakan dah ada keluarga dan juga anak masing-masing. Kiranya dia dah ada their own household, dia orang dah ada family sendiri. And then savvy and cynical consumers in terms of familiarization, dia lebih dia tidak terlalu familiar dengan teknologi, tapi dia tahu akan kehadiran teknologi tersebut. Kita tengok dari segi aspect of technology. Okay. And then we are moving to the next one, iaitu baby boomers. Baby boomers ni dia adalah lahir born between 1946 and 1964. Kalau kita tengok 1966, umur dia adalah 1946 adalah umur dia sekarang 75 sehingga 75 hingga 57. So, ini adalah tergolong dalam, contohnya parents saya lah, dia lahir dikategorikan sebagai baby boomers. Okay. So, baby boomers ni dia lahir, umur antara 57 hingga 75. And then untuk boomers ni dia ada pecahan dia, iaitu young boomers daripada 41 hingga 49, di mana home is the castle. Maksudnya dia seorang yang pada masa umur sebegini dia lebih senang untuk menghabiskan masa dekat rumah, and then menghabiskan masa dengan anak-anak masing-masing. And then old boomers ni antara umur 50 hingga 59, di mana dia lebih kepada macam saya kata tadi, dia dah capai dia punya financial freedom dan juga stable in terms of financial dia. Jadi dia spend on home upgrades, dia nak renovate rumah, nak tambah itu, nak tambah ini, nak tambah dapur sebagai contoh, and then wardrobe. And then selalunya kalau dah pencen, kalau kita tengok selalunya kalau warga emas dah pencen, dia akan habiskan masa untuk pergi vacation. Okay, alright, okay, kalau macam sebab kita dah sampai ke baby boomers. Okay, so kita akan habiskan sampai generation Z generation sampai ke sini, and then kita akan pergi rehat selama 3 minutes. Okay, so tadi baby boomers, and then last one adalah old consumers. Ini adalah karakteristik ataupun demografik bagi sesebuah masyarakat. Mature market di mana berusia dekat market untuk warga emas ini ataupun this age group adalah 60 plus years old, berumur 60 tahun ke atas. Dia lost substantial amount of their nest egg in stock market meltdown. Ini yang dimaksudkan dengan apa contoh skala sebelum ni. Katalah pada tahun mereka membuat pelaburan, pada tahun yang berlakunya economic downturn ataupun berlakunya kerugian, mereka telah kehilangan dia orang punya pendapatan ataupun pelaburan. Spend money maintaining their accumulation. Dekat sini dari segi financial mereka dah stable, and then direct large portion of budget for groceries. Dekat sini disebabkan mereka dah stable in terms of getting dia orang punya groceries, dia orang lebih banyak habiskan duit untuk beli groceries dan juga masak sendiri. Okay, ini adalah yang dimaksudkan dengan Generation Z, di mana apa yang dimaksudkan dengan Generation Z itu adalah they want it now. Kiranya dia untuk dapatkan sesuatu perkara atau pembarangan tu, mereka perlu dapatkan sekarang. Itu generasi sekarang lah. Sebagai contoh, ini sebuah kajian yang dijalankan oleh American Express, iaitu sebuah syarikat yang mengendalikan berkaitan dengan kewangan dan juga credit card kalau tak salah saya. Okay, dia buat perbandingan di mana antara generasi kamu dan juga generasi saya in terms of bagaimana kamu akan berhenti menggunakan sesuatu produk ataupun servis
Dekat sini dia bagi Gen Z, dia akan berhenti apabila mendapat poorly designed mobile features. Contohnya kalau kamu gunakan phone, katalah apps baru, tapi apps tu dia katalah dia tidak kena pada your own eyes tetapi your own preference. Jadi kamu adalah, sorry bukan kamu, tapi generasi Z adalah generasi yang mudah untuk reject that application. So ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan generasi Z ini dia reject using that apps. The first one in terms of poorly designed mobile features, slow online chat responses for sales and issues. Saya bagi contoh adalah generasi Z ini dia beli barangan secara online tetapi chat, tak kira seller ataupun syarikat yang kamu cuba beli tu dia ada chat features tapi dia lambat chat, dia lambat reply. Maksudnya in terms of dia nak reply tu lambat. Jadi generasi Z ni dia lebih cepat untuk macam bukan berputus asa tapi macam lebih cepat untuk switch to another company ataupun another product. And then what does it mean by poor features? Responsiveness on social media. Okay, kalau kamu nak tahu in terms of application sekarang ni dia sangat responsif. Saya bagi contoh, katalah kamu buka apps apa contohnya kamu buka browser, kamu buka Chrome dekat your laptop. Tetapi bila kamu contohnya kamu nak buka eFuture, tetapi bila kamu dah tekan address tu, dia tak keluar terus. Dia akan sama ada dia loading ataupun dia tengah hang. Of course, generasi Z dia lebih mudah untuk terus tutup terus browser tersebut sebagai contoh. Itu dia punya reaction lah in terms of reaction, di mana generasi Z ni disebabkan dia dah mendapat perkara-perkara tersebut dengan mudah at the end of your fingertips. Jadi in terms of your patience ataupun your ability to adhere any kind of poor punya performance, generasi Z ni dia sangat kurang tolerate. Alright, and then the last one in terms of customer service only by phone or in store. Ini in terms of mendapatkan customer service punya bantuan. Katalah berlakunya isu, jadi ditulis di sini generasi Z dia lebih mudah untuk kira macam some sort of menyuarakan ketidakpuasan hati. Contohnya kalau kamu dapatkan customer service yang tidak bagus, for generasi Z ni dia lebih mudah untuk menyuarakan pendapat dia. Okay. Okay, sebelum kita teruskan dengan economic factors, kita akan rehat sekejap selama lebih kurang dalam 3 minit. Saya akan kembali dan kita akan teruskan dengan lebih kurang ada dalam lebih kurang ada 4 factors lagi, dan kita akan belajar berkaitan dengan CSR. Okay. Thank you.
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton, masih lagi memberikan sepenuh perhatian kepada kita punya lesson. Alright, so now we are going to move to the third factors. Okay, kita recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Macam saya explain tadi, kita belajar the definition of marketing environment. Marketing environment, there are two facets ataupun two dimension of marketing environment. The first one adalah in terms of internally, apa yang berlaku di dalam sebuah organisasi. And then the second one yang kita tengah belajar sekarang ni adalah external punya environment. Jadi dalam dua faktor sebelum ni, yang pertama adalah social factors. Kita dah belajar tadi berkaitan dengan social factors. And then untuk perkara kedua adalah in terms of demographic. So I really hope that by this time, bila saya tanya berkaitan dengan demographic, at least you have some sort of ideas. Apa yang kalau kamu pernah dengar sebelum ni, apa yang dimaksudkan demographic, so you are able to explain at least what does it mean by demographic. Okay. So now we are going to move into the third factors, which is on economic factors. Okay, saya percaya most of you dah belajar berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi macam sebelum ni, ekonomi dia ada dua sudut pandang, iaitu the first one in terms of macroeconomy dan juga satu lagi adalah microeconomy. Okay, apa yang dimaksudkan dengan economic factors kat sini adalah in terms of economic situation influences consumer purchasing power and spending behavior. When the economy is expanding rapidly, many people will have more disposable income to spend and their purchasing power will increase. Okey, apa yang dimaksudkan dekat sini adalah apabila berlakunya ataupun bila keadaan ekonomi baik, when the economy is good, economic condition ataupun economic situation is good, then the consumer purchasing power and spending behavior will grow. Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah, saya bagi contoh, katalah pada tahun 2015 ekonomi sedang berkembang pesat. Jadi pada masa tersebut, pada tahun 2015 iaitu 6 tahun lepas, kadar penggunaan ataupun purchasing power ni adalah kuasa beli pengguna dan juga bagaimana perlakuan seseorang tu untuk menggunakan duit tersebut adalah sangat tinggi. Bila you have a good economic situation, pada masa ekonomi sedang baik, of course, kita sebagai manusia kita akan spend dan juga kita akan purchase. Kita akan gunakan duit tersebut untuk memenuhi kehendak kita dan juga keperluan kita. Tetapi, saya bagi contoh 2015, ekonomi sedang berkembang baik. Tetapi, pada penghujung 2019 hinggalah 2021, kurang dalam bulan 9, di mana berlakunya pandemik. Apabila berlakunya pandemik, dia efek di ekonomi punya situation. Secara tidak langsung, kalau kamu rajin baca news dan juga akhbar-akhbar, tidaklah sama ada tempatan ataupun international, memang di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi akibat daripada pandemik ni, di mana ramai orang mati satu hal, tetapi dari segi ekonomi ni sebenarnya dari segi pelancongan. Pelancongan ni adalah salah satu aktiviti ekonomi yang menjana pendapatan, tak kiralah daripada dari segi, mungkin dari segi penjual ataupun orang yang menyediakan perkhidmatan in terms of tourism. Tetapi apabila berlakunya pandemik ni, seluruh dunia dipaksa ataupun was forced to lock ourselves in our house, di mana kita nak mengelakkan dari berlakunya jangkitan COVID-19 ni. Jadi secara tidak langsung dia memberi impak kepada ekonomi, di mana ekonomi menguncuk ataupun mengalami kerugian. Bisnes-bisnes tak boleh buka, hanya essential business sahaja yang boleh beroperasi. Secara tidak langsung memberi tekanan ekonomi kepada semua orang. Jadi saya bagi contoh, katalah Encik Ali sebelum ni, pada tahun 2015 dia adalah a businessman, dia seorang peniaga yang mendapat keuntungan lebih kurang 100,000 sebulan. Tetapi pada tahun 2021 dia punya perniagaan mengalami kerugian. Jadi secara tidak langsung dia punya purchasing power dan juga spending behavior, kalau sebelum ni pada tahun 2015 pendapatan dia 100,000 sebulan, tapi akibat daripada tekanan pandemik ni, dia hanya memperolehi RM1,500 sebulan sebagai contoh. Jadi dekat situ dia telah menyebabkan berlakunya
perubahan in terms of economic factors. Okay, this is the explanation in terms of economic areas of concern to marketeers. Okay, bukan marketers, right? Alright, so perkara pertama adalah rising consumer income. Okay, macam saya bagi contoh tadi, apabila berlakunya peningkatan, katalah ekonomi sekarang tengah baik, semua orang memperolehi pendapatan dan juga kita tengok dalam situasi sebelum berlakunya pandemik di mana semua orang memperolehi pendapatan, tak kiralah swasta ataupun kerajaan, semua orang memperolehi pendapatan secara bulanan. Jadi itu adalah contoh di mana rising consumer income, di mana income meningkat. Jadi apabila income meningkat, kuasa untuk membeli juga meningkat. Saya bagi contoh, katalah Encik Abu, dia punya income pada tahun tersebut adalah pada katalah dia dapat 3,000 sebulan. Jadi apabila dia memperoleh 3,000 sebulan, dia punya power untuk membeli tu, of course dia ada kelebihan di mana dia boleh menggunakan duit dia tu untuk membeli barangan. Therefore, the demand for quality of product meningkat. Bila kita ada kemampuan ataupun duit yang mencukupi, of course kita akan pergi kepada kita akan tengok aspek of quality of product. When people income meningkat ataupun when people income increase, marketer take these advantages by producing better quality of products to generate more sales and get more profit. Okay. Sebagai seorang pegawai pemasaran, kita kena memang aware. Ini adalah salah satu faktor yang kita kena aware, di mana apabila berlakunya keadaan ekonomi, kita kena tahu apabila dalam keadaan ekonomi yang bagus, secara secara general, manusia akan mendapatkan barangan berdasarkan kualiti. Sebabnya they don't mind to pay more for quality. Sebabnya mereka memperoleh pendapatan pada masa ekonomi yang baik. Okay, itu adalah in terms of rising consumer income. The second economic areas adalah in terms of inflation. Apabila meningkatnya inflasi ini adalah in price without corresponding to the growth in salaries. Therefore, there will be less purchasing power. And then marketing strategy untuk situasi ini adalah give discount and low price, attract more customer to buy the product. Okay, jadi di sini situasi inflasi. Inflasi ini adalah salah satu contoh di mana apabila berlakunya peningkatan harga bagi sesuatu barangan, tetapi in terms of gaji ataupun pendapatan pengguna tidak meningkat. Jadi apabila berlakunya peningkatan harga, dia akan menyebabkan berlakunya kekurangan pembelian. Saya bagi contoh, pada tahun 2010, pada masa tu saya nak beli kertas A4 papers yang satu rim tu. Katalah harga dia RM5. Tetapi pada tahun 2021, selepas berlakunya inflasi, harga sebuah rim tu, satu kertas rim tu, contohnya dia ada 100 kertas. Pada tahun 2015, harga dia adalah RM5. Tetapi apabila berlakunya inflasi, harga dia telah meningkat menjadi katalah RM10. Tetapi pendapatan saya sebagai contoh, pada tahun 2015, 2,500. Tetapi pada tahun 2021, saya masih lagi berpendapatan sebanyak 2,500 sebagai contoh. Jadi dekat situ, of course saya punya purchasing power akan menurun. Sebabnya harga untuk produk ataupun servis meningkat, tetapi dari segi gaji saya ataupun ketetapan gaji itu tidak berubah secara tidak langsung. Dia memberi kesan kepada my purchasing power. Jadi dekat sini, dia bagi situation in terms of marketing strategy yang bersesuaian dengan keadaan ini adalah dengan memberi diskaun ataupun memberi harga yang rendah in terms of untuk menarik minat pelanggan untuk mendapatkan barangan tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan strategi ini adalah mungkin pada permulaan kita boleh memberi diskaun dan juga low price untuk menarik minat, tetapi selepas kita dah create a brand loyalty, kita mungkin akan boleh meningkatkan harga pasaran. Sebabnya, of course, selepas bagi discount and low price, syarikat at least nak dapatkan sedikit keuntungan. Jadi akan berlakunya perubahan harga selepas pada kita dah berjaya create customer loyalty towards our brand. Okay, in terms of recession adalah when it happens when
less demand for product as less consumer income, therefore meningkatkan unemployment rate. Okay, marketing strategy adalah try to new product that more economical and effective, improve existing product and offer better value for money. Okay. Ini berlaku, recession ni adalah berlaku kemelesetan ekonomi. Apabila berlaku kemelesetan ekonomi secara tidak langsung, demand untuk sesuatu barangan tu akan berkurangan, akan menurun. Sebabnya apabila berlaku kemelesetan ekonomi, pekerja ataupun kita sebagai manusia akan berasa terjejas. Dah tak ada pendapatan ni disebabkan kemelesetan ekonomi, kena buat kerja contohnya. Jadi bila nak beli barangan tu kita tidak ada kemampuan. Disebabkan itu berlakunya penurunan dari segi permintaan pelanggan dan juga penurunan dari segi pendapatan pelanggan, menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kadar pengangguran pekerja. Okay, jadi buat masa ni strategi yang bersesuaian mungkin sebagai seorang marketer ataupun seorang pegawai pemasaran adalah mungkin menghasilkan produk yang lebih economical and effective. Dan economical and effective ni maksudnya mungkin dari segi quality produk berbeza dengan situasi di mana rising consumer income ni. Bila saya kata tadi, contohnya bila ekonomi bagus and then bila seseorang tu mendapatkan gaji yang bagus, kiranya dah stable in terms of income, you go for quality instead of cost. Tapi bila berlakunya kemelesetan, sebagai pegawai pemasaran, you have to market your product ataupun services sebagai economical and effective, kiranya dia lebih mesra harga dan lebih berkesan in terms of mungkin pada harga tersebut, dan juga mungkin boleh improve existing product, menambah baik produk yang sedia ada, dan juga mungkin dari segi penawaran harga tu lebih better value for money. Okay, that is the third point, the third factor, which is the economic factors. And then the next one adalah in terms of technological factors. Okay, menariknya teknologi ni adalah in terms of new technology is a weapon against inflation and recession. Okay, dan relate balik dengan inflation dan juga recession tadi, teknologi ni digunakan untuk mengatasi inflasi dan juga kemelesetan ekonomi. New technology internally is a key to long-term competitive advantages. Benda ni boleh dicapai, it can be done by create more efficient operation or better product or may render existing products that is obsolete. Okay, apa yang dimaksudkan dengan teknologi faktor-faktor ekonomi ni adalah mungkin teknologi ni boleh membantu sesebuah syarikat ataupun organisasi dalam memastikan untuk memahami kehendak pasaran pada masa itu. Kiranya bila dia orang dah well prepared in terms of they have a better data and information, maybe as a marketer you can use technology as a weapon against inflation and recession. Kiranya anda kata berlakunya inflation and recession, your company are able to adjust with the current situation menggunakan teknologi. Teknologi ni tak kira lah, mungkin dari segi big data, mungkin dari segi bagaimana kamu nak memahami sesebuah pasaran tu, dia punya karakteristik. Teknologi memang membantu organisasi untuk memahami pelanggan dengan baik. Okay, major technological breakthrough. Okay, so kalau kamu tengok in terms of teknologi ni, sebab kita semua hidup dalam era di mana teknologi adalah salah satu cabang dalam hidup kita. Without teknologi, saya mungkin tidak dapat mengajar awak ODL, secara ODL. Tak ada internet, tak ada device untuk kita berjumpa. Jadi teknologi is a major breakthrough di mana dalam situasi ini dia bagi contoh adalah start an entirely new industry in terms of computer, laptop, commuter, LRT and airplanes. Dengan adanya teknologi ni, secara tidak langsung kita tengok kewujudan industri-industri baru. Kalau macam komputer dengan laptop tu mungkin dah teknologi yang lebih kurang dalam 20-30 tahun, tapi in terms of transportation, kalau kamu tengok, kalau komputer, LRT, airplane ni benda-benda yang biasa, tetapi pada tahun 2021 kita dapat tengok teknologi telah membantu dalam penghasilan transportation yang lebih mesra pengguna, mesra alam. Contohnya ART yang berada dekat Iskandar Puteri ni,
dia menggunakan teknologi hijau, dia menggunakan elektrik berbanding daripada menggunakan combustion engine, enjin biasa tu. So itu adalah salah satu contoh technological breakthrough di mana dalam aspek teknologi of transportation, green transportation adalah salah satu contoh teknologi yang sangat-sangat bagus untuk kita baca dan kita ikuti. Technology has radically altered or destroyed existing industry. Okey, melalui teknologi juga kita tengok ada cabang-cabang bisnes ataupun cabang-cabang perniagaan ataupun industri yang telah dimusnahkan secara tidak langsung, iaitu contohnya komputer. Kalau sebelum ni, kalau macam zaman saya, typewriter tu masih ada, tapi saya percaya pada zaman kini typewriter tu dah masuk di dalam museum, di mana dia adalah salah satu contoh barangan ataupun alat device yang lama. Kiranya komputer telah menggantikan typewriter. And then in terms of sebelum ni, telegram, teknologi telegram, bukan telegram yang dekat phone tu, tapi telegram yang hantar dengan menggunakan wire teknologi pada masa dahulu. Tetapi dengan adanya fax, dia dah telah menggantikan telegram yang teknologi lama tu, bukan telegram application ya. Alright. And then technology also stimulate other markets and industry not related to the new technology due to new technology involve high cost. Jadi teknologi ini telah membantu secara tidak langsung untuk di-grow, sebabnya teknologi ini memudahkan komunikasi satu lagi dia memudahkan dia punya cara operasi seharian. Secara tidak langsung, industri-industri yang terlibat dan juga market-market yang terlibat akan turut sama merasa dia punya kelebihan. Alright. This is the evolution and future transformation. Kalau kamu tengok dekat sini, bermula pada tahun 1980-an, saya lahir dekat sini. So the old order, di mana high prices and limited choices hurt small businesses despite personal service. Okay, dekat sini berlakunya perubahan, dia dah start dah in terms of technological punya advancement. Pada tahun 1990 hingga 2010, secara besar-besaran lah, ini dikenali sebagai Walmart effect. Kalau kamu nak baca dengan lebih lanjut, dia menarik sebabnya dekat sini dia adalah salah satu transformation yang sangat-sangat mempengaruhi dunia perniagaan, di mana berlakunya Walmart effect. Small businesses can compete on price, money leaves local market and unemployment rises. Okay. Apabila berlakunya kewujudan Walmart, dia telah mempengaruhi syarikat-syarikat ataupun bisnes-bisnes yang kecil ni. Kita mungkin boleh baca dengan lebih lanjut. And then in terms of business stagnation, di mana business cut cost, customer dissatisfaction increases, online retail spending increases. Okay, kat sini pada tahun 2010 hingga 2015 ada berlakunya stagnation, di mana berlakunya kalau dekat sini, kalau bahasa mudahnya adalah plateau, ataupun dia berlakunya tiada perubahan di dalam operasi seharian. Mungkin dekat sini dia berlakunya perubahan besar-besaran. Jadi pada tahun 2010 hingga 2015 mungkin berlakunya stagnation ataupun tiada perubahan ketara berlaku dalam dunia perniagaan. And then in terms of 2015 hingga 2010, it's a new transformation where lower cost technology allows small business to better compete. Okay. Pada tahun-tahun sebelumnya mungkin small businesses terasa tersisih dengan berlakunya peningkatan dalam Walmart. Walmart ni salah satu contoh syarikat-syarikat besar yang di-recognize dan mempunyai growth yang besar pada tahun 2010 ke atas. Tapi pada 2015 berlakunya perubahan, shift for small business, di mana mereka kini dah boleh compete dengan syarikat-syarikat besar akibat perkembangan teknologi. Pada tahun seterusnya, it's a new era where big businesses can react fast enough. Flexibility, market intelligence and technology lead to customer focused virtual global businesses. Okay. So dekat pada tahun 2010 hingga 2025 ni adalah a new era di mana syarikat-syarikat besar ni mungkin akan struggle in terms of reacting towards the market. Pada tahun 2025 ke atas,
adalah the complete cycle where tech-savvy small businesses dominate local market. Big businesses is eliminated from the value chain. Okay, saya bagi contoh dekat sini. Kalau kamu tengok, contoh yang mudah untuk kita tengok in terms of teknologi ni, dan saya cuba untuk kaitkan dengan kita punya konteks of transportation. Kalau kamu tengok, Grab adalah, asalnya dulu adalah My Taxi, dia punya owner ataupun dia punya founder adalah rakyat Malaysia, tetapi Grab ni dihasilkan dekat Singapura. Singapura tu boleh dikatakan sebahagian daripada Southeast Asia, Southeast Asia. Jadi sebelum ni, pada tahun 2015 hingga ke 2018 kalau tak salah saya, dia compete dengan Uber in terms of e-hailing services. Yang contohnya Grab dengan e-hailing dulu, Grab dengan Uber adalah dua syarikat yang sedang bersaing. Tetapi kelebihan diperolehi oleh Uber sebab dia adalah international company. Dia asalnya daripada, kalau tak salah saya, dekat United States. Jadi dia datang dengan modal dan bajet besar. Berbeza dengan Grab, Grab dia start small, tetapi disebabkan dia berjaya cater demand of local customer, dia naik sikit dan sekarang ni, instead of dia orang bersaing, Grab telah berjaya membeli sebahagian daripada share Uber untuk Southeast Asia punya market. Kalau kamu perasan pada tahun 2018-2019, Uber dikatakan merge dengan Grab dan menjadi satu company. Itu adalah salah satu contoh small businesses, local businesses yang berjaya menewaskan syarikat besar, international companies dan menjadi satu entity. Itu adalah salah satu contoh ya. Alright, before we proceed with political and legal, kita akan break sekejap. Kita kena refresh, bangun and then refresh our eyes juga. And then kita akan sambung dalam 3 minit lagi.
Okey. Terima kasih kerana masih lagi fokus pada our lecture. Thank you very much for your attention. So kita akan teruskan dengan faktor kelima, tapi sebelum tu kita recap dulu. There are 6 factors in terms of macro ataupun external environment in marketing. Marketing environment externally, apa yang berlaku secara luaran. There are 6. Social, yang pertama social, kita dah belajar tadi. Yang kedua in terms of demographic. Yang ketiga in terms of economic. Yang keempat yang baru saja kita discuss tadi in terms of technology. And then we are going to discuss the last 2 factors in terms of politics and legal and competition. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan political and legal ni adalah laws, government agencies, pressure group. Laws, government agencies, pressure group made up the political and legal environment. Okay, so saya nak jelaskan dekat sini. Ini adalah perkara, 6 perkara yang saya sebutkan itu adalah faktor-faktor yang kamu sebagai seorang pegawai pemasaran ataupun marketer, kamu kena ambil kira ke 6 faktor ini. Jadi faktor yang kelima ni adalah political and legal punya factors, di mana it requires you to involve ataupun mendapatkan ataupun bekerja terus dengan laws, maksudnya dari segi undang-undang, perundangan ataupun dengan government agencies, agensi kerajaan. Jadi in terms of political and legal ni, they can be divided into 4 categories. The first one adalah general monetary and fiscal policies, and then the second one adalah broad social legislation and policies set by regulatory agencies. Next one adalah government relationship with individual industries. And then last one adalah laws affecting marketing itself. Okay, saya bagi contoh, katalah anda kata saya bagi contoh, satu hari kamu semua akan bekerja dengan sebuah syarikat international. Saya bagi contoh yang saya fikirkan sekarang adalah, katalah kamu bekerja dengan Google. Kamu bekerja dengan Google in terms of kamu take charge of in terms of logistic and transportation. Okay, bila kamu bekerja dengan Google in terms of kata kamu transport and logistik, kamu kena in charge in terms of marketing untuk memarketkan, untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa Google ada menawarkan servis-servis ni. Tetapi yang perkara yang kamu kena kenal pasti ataupun kamu kena tengok adalah in terms of legal and political requirement untuk sesebuah negara tersebut. Saya bagi contoh macam saya bagi contoh tadi, kamu kerja dengan Google. Bila kamu kerja dengan multinational company ni, kamu kena tengok political and legal requirement for each country. Okay, macam kita dalam bekerja dengan Malaysia, kita of course kita dah tahu, okay, in terms of political dan legal requirement dia, kita kena mematuhi, dia ada standard punya requirement yang kita kena patuhi. Kita just perlu liaise ataupun kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Tetapi anda kata sebagai contoh, bila kamu dah kerja dengan multinational company, kamu dikehendaki untuk memasarkan ataupun memastikan in terms of pemasaran produk ataupun servis tersebut kena dengan kehendak ataupun keperluan legal ataupun perundangan syariah sesebuah negara tersebut. Saya beri contoh, katalah Philippines. Mungkin kehendak ataupun keperluan legal dekat Malaysia berbeza dengan apa yang diminta dekat negara Philippines. Jadi di sini pentingnya kamu sebagai marketer, kamu kena cari information ataupun at least if you have any friends yang bekerja dekat Philippines, maybe they can explain to you regarding what is the legal and political requirement for certain countries. Okay, saya bagi contoh, katalah dekat Malaysia, kita a bit strict in terms of marketing sesuatu produk. Dia tak boleh terlalu terdedah, tak boleh terlalu sexual, tak boleh terlalu provokatif. Dia kena something iklan yang tidak terlalu memaparkan benda-benda yang vulgar ataupun violent. Tetapi kemungkinan dekat Philippines, ini saya bagi contoh, mungkin dekat Philippines dia lebih loosen ataupun dia punya legal dan political punya requirement tu dia lebih relax, di mana mungkin pada negara tersebut iklan-iklan yang provokatif ataupun iklan-iklan yang mungkin tidak sesuai di Malaysia tetapi sesuai untuk dijalankan ataupun dipaparkan dekat sana. Jadi apa yang dimaksudkan dengan political dan legal ni adalah in terms of kesesuaian
dari segi politik dan juga perundangan sesebuah negara ataupun sesebuah tempat. Okay. Okay, so laws and regulation punya it protects in terms of new technology, macam sesebuah negara dekat Malaysia, bila kita nak, contohnya macam kita nak menggunakan teknologi electric car pada masa kini, memang electric car dah ada, tetapi kalau kamu nak tahu, pada permulaan kita nak menggunakan electric car tu pun ambil masa juga. Dia ada kena buat kajian, kena ada kajian perinci, kena ada dia punya impact punya research. Jadi laws and regulation ni, tugas kerajaan dan juga perundangan adalah kena protect in terms of kemasukan teknologi-teknologi baru. Sebabnya teknologi electric car, saya bagi contoh, mungkin dekat United States berkesan ataupun mencapai dia punya objektif. Tetapi dekat Malaysia, saya bagi contoh, kemungkinan tidak bersesuaian dengan cuaca semasa. Malaysia kadang-kadang dia hujan lebat, tetapi kalau panas yang membahang, mungkin tidak bersesuaian dengan electric car. Mungkin boleh meletup, saya bagi contoh. Selain daripada itu, faktor yang kelima ni, law and regulation, it protects in terms of society. Memang kewujudan sesebuah kerajaan dan juga perundangan tu, dia punya stakeholders ataupun dia punya pihak yang diprotect ataupun dipelihara adalah masyarakat setempat. Okay. And then consumers tidak ada act ataupun akta yang melindungi mereka. And then in terms of businesses, business yang berada dalam sesebuah negara tu. That's why sesebuah kerajaan ataupun sebuah negara tu dia very strict. Contohnya kalau nak masuk bisnes baharu, bisnes kadang mungkin kat United States bisnes tu dah berjaya, tetapi kalau nak masuk kepada Malaysia punya pasaran, saya bagi contoh pasaran tempatan, mungkin dia ambil masa sedikit sebabnya kerajaan dia kena timbang tara ataupun dia kena consider the impact towards the local businesses. Okay, saya baru ni saya dah tengok satu video kat YouTube. Kalau saya ingat dia punya tajuk, nanti saya post pada awak. Dia berkaitan dengan law and regulation punya protection. Kita keluar sedikit lah daripada konteks marketing ni. Dia sangat menarik sebabnya saya tengok video tu, kalau tak salah saya Business Insiders punya video, di mana dia cerita dia kat airport dekat United States. Saya tak ingat airport mana, tapi mungkin dekat dekat California sebagai contoh. Okey, airport tersebut international airport, dia menerima ratusan ribu penumpang setiap hari. Okey, tetapi kerajaan United States dia letakkan satu law ataupun regulation berkaitan dengan bahan mentah ataupun makanan mentah. Makanan mentah. Saya tengok kat situ dia tunjuk kata okey, pegawai dekat airport tu dia berpakaian seperti polis, bukan polis bantuan, tetapi dia sebenarnya adalah agriculturist. Maksudnya di bidang-bidang tumbuhan ni dia mengkhususkan bidang tersebut, dia jaga kat airport. Jadi dia akan check luggage penumpang-penumpang. Yang saya tengok tu luggage daripada penumpang daripada Mexico, dia membawa satu bag penuh, satu family lebih kurang dalam 6 hingga 7 orang, ada 13 luggage. Dalam 13 luggage tu dipenuhi dengan bahan-bahan mentah. Bahan mentah maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi kalau kita tengok secara logik, kita kata kenapa nak kena tahan ataupun nak kena rampas sayur-sayuran ataupun buah-buahan tersebut. Dekat sini saya nak tekankan berkaitan dengan law and regulation, di mana akibat daripada tak ada law and regulation sebelum ini telah menyebabkan buah-buahan tu dia ada satu, contohnya buah-buahan daripada Mexico tu dia ada insect, saya tak ingat sama ada lalat ataupun ulat buah yang tak ada spesies tu dekat United States. Tetapi akibat daripada tak ada law and regulation tersebut, sayur-sayuran dengan buah-buahan yang ada ulat tu terlepas, kiranya dah masuk ke dalam California, telah menyebabkan berlakunya kerugian terhadap bisnes tempatan. Saya tengok dekat situ lebih kurang 1.3 bilion US dollars kerugian disebabkan oleh buah-buahan yang dibawa daripada Mexico dan disimpan di dalam bag luggage. Tapi dekat airport tu terlepas, jadi menyebabkan kerugian terhadap lokal punya tanaman. Itu secara tidak langsung. Contoh kebetulan saya tengok tu,
contoh yang baik untuk kita tengok berkaitan dengan bagaimana sesebuah regulation untuk sesuatu tempat tu diadakan. Jadi selepas daripada kesan daripada kerugian tersebut, kerajaan United States telah mengimpos ataupun menghasilkan satu undang-undang di mana makanan mentah dan juga buah-buahan tidak boleh dibawa masuk dan kena cek satu-satu beg tu untuk memastikan kejadian sama tidak berulang lagi. Okay. Itu adalah contoh yang saya rasa saya boleh relate in terms of law and regulation. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa ada regulation ni, kenapa ada akta-akta ni? Sebabnya akta dan juga peraturan tu telah diwujudkan setelah kajian dan juga impact yang dianalisa akan berlaku dilakukan. Kiranya sesuatu keputusan tu especially melibatkan polisi dan juga akta, dia memang adalah satu proses yang telah melalui proses yang thought proses yang sangat-sangat mendalam. So now kita akan pergi kepada poin yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir, iaitu berkaitan dengan competition. Kat sini tulis kompetitif, maksudnya adalah pesaing. Competition for market share and profit. Okay. Dalam sesebuah pasaran ataupun sesebuah bisnes, of course akan ada organisasi ataupun syarikat lain yang menjalankan ataupun menjual barangan yang seakan-akan sama. Depends on the level of uniqueness, tetapi in terms of competition tu mesti akan ada pesaing dalam bidang yang sama. Jadi in terms of competition ni, sesebuah syarikat tu perlu memastikan kita kena aware what our competition buat. Kiranya katalah mereka hasilkan satu produk, of course kita sebagai pesaing kita akan tengok dan kita akan nilaikan produk tersebut sama ada produk tersebut bagus ataupun tidak. And then at least kalau kita tidak hasilkan produk yang sama, kita boleh ada some ideas untuk memenuhi kehendak tersebut, kehendak pelanggan melalui produk yang mungkin lebih baik ataupun produk seakan yang sama. In millennium, all companies are competing with each other in order to attract customers to generate more sales and get more customer. How to attract more customer? By producing variety, choices of product by offering high quality product. Okay, salah satu strategi untuk memastikan sesebuah syarikat ataupun organisasi and organisation to maintain their operation adalah dengan menawarkan a variety of product. Lebih banyak rangkaian produk kita, lebih banyak pilihan yang boleh dipilih oleh pengguna. Okay, so this is the competitive factors. Apa yang dimasukkan competitive factors ni adalah in terms of global competition. Sebabnya contohnya kalau macam produk-produk yang kebiasaannya dia ada pesaing daripada seluruh dunia. Contohnya kalau makeup, kalau kita tengok local punya pengeluar yang saya boleh fikirkan sekarang ni adalah yang dikeluarkan oleh Siti Nurhaliza, Simplicity. Jadi dia punya global competition adalah Simplicity adalah satu produk tempatan yang bersaing dengan produk-produk international. Contohnya Maybelline, mungkin L'Oreal, itu adalah brand-brand international. Jadi competitive factors also includes competition for market share and profit. Okay, bila kita ada global competition, jadi untuk sesuatu pasaran tersebut, of course dia ada market share. Market share tu adalah pecahan market, pecahan pasaran masing-masing. Saya bagi contoh, katalah dekat Malaysia, Simplicity tadi kita ambil contoh yang sama, in terms of cosmetic, dia ada market share lebih kurang 20% sebagai contoh. Jadi dalam satu market tu 100%, 20% oleh Simplicity. So another 80% tu terdiri daripada pesaing-pesaing dia. Saya kira sama ada local punya brand juga ataupun international brand. Okay, so itu in terms of competition for market share. Ini adalah top 10 business rivalries in history. Macam biasalah, kalau kamu follow pop punya culture, Pepsi dengan Coca-Cola punya rivalry ni memang sangat-sangat cutthroat ataupun memang sangat-sangat menarik. Contohnya kalau macam Pepsi, mungkin dia orang
in terms of United States punya konteks, dia orang menaja kata halftime show, dia orang punya macam apa tu, sukan. Jadi Coca-Cola pun dia sama-sama bersaing dengan Pepsi. Okey. Kalau salah satu contoh lagi adalah in terms of fast food, McDonald dan juga Burger King juga antara salah satu contoh business rivalries in history. Okey, kat sini kamu boleh tengok dia punya website, boleh type in your address and then kamu boleh baca dengan lebih lanjut. Okay, so kita dah masuk pada last part of our chapter 2, which is the corporate social responsibilities. Okay, saya nak relate balik apa yang saya dah pernah explain sebelum ni dekat dalam chapter 1. Kan saya ada kata contoh CSR yang dijalankan oleh sebuah syarikat beras. Kalau kamu nak tahu syarikat beras mana, cuba tengok dekat TV3. Saya tak pasti rancangan bersamamu tu sekarang hari apa, tak salah saya hari Ahad ataupun hari Isnin. Okay. So dekat dalam tu adalah salah satu contoh CSR yang dijalankan oleh syarikat beras tersebut. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan corporate social responsibilities? It is a business obligation, commitment and concern for society's welfare practiced by business managers, taking into consideration the best interests of society and well-being of the company. Okay. CSR ni adalah salah satu usaha di mana sesebuah syarikat tu cuba untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat ataupun masyarakat bagi sesebuah negara tu. Dalam masa yang sama, CSR ni adalah salah satu requirement yang diletakkan oleh kerajaan untuk syarikat-syarikat besar ni membantu masyarakat setempat. Kiranya katalah selain daripada bayar tax, multinational company ataupun syarikat-syarikat besar ni kena jalankan CSR untuk membantu secara tidak langsung masyarakat-masyarakat setempat yang mungkin, saya beri contoh, contohnya rancangan bersamamu tu dia untuk membantu rakyat-rakyat yang dalam kesusahan. Okay. So CSR ni, there are 4 level of CSR ataupun 4 konsep ataupun dia punya komponen of CSR. The first one adalah philanthropic responsibility, iaitu syarikat tersebut dia nak try to be a corporate citizen. Dia cuba untuk menjadi satu brand yang mesra dengan masyarakat setempat. Contohnya macam syarikat beras tersebut, kita secara tidak langsung kalau kita pergi kepada kita try untuk shopping dekat Tesco ataupun kat mana-mana syarikat dekat mana grocery store, bila kita tengok nama jenama, contohnya macam jenama beras tersebut, kita rasa macam oh okey, teringat jenama ni yang terlibat dengan produk dengan program CSR dekat TV3 tu, program bersamamu. So secara tidak langsung they are able to be a good corporate citizen. And then the second one adalah ethical responsibility. Ini in terms of bagaimana sesebuah CSR tersebut membantu untuk sesebuah syarikat tu maintain dia orang punya ethical. Kiranya katalah macam dia CSR tu membantu sesebuah syarikat tu macam memastikan pendapatan mereka yang dia orang peroleh itu dah secara beretika. And then the next one adalah in terms of legal responsibility. Okay, legal responsibility ni saya bagi contoh tadi. Contohnya macam kerajaan Malaysia untuk syarikat multinational kena jalankan program CSR, customer service responsibility, di mana mereka corporate social responsibility, di mana secara perundangannya sesebuah syarikat besar yang contohnya kalau keuntungan tahunan mereka melebihi 1 juta sebagai contoh, mereka kena ada satu program CSR untuk membantu masyarakat setempat. Okay. Next one adalah in terms of economic responsibility. Saya bagi contoh tadi, bila kita pergi kepada supermarket ataupun grocery store, bila kita tengok brand tersebut, contohnya beras, kita secara langsung kita akan rasa macam responsible untuk menyumbang secara tidak langsung kepada program-program CSR yang dijalankan oleh syarikat beras tersebut. Itu adalah salah satu economic responsibility. Okay. Alright, ini adalah contoh-contoh berkaitan dengan CSR. Kat Petronas, dia ada few branch of CSR punya program. Ini yang 16 brand doing corporate social responsibility successfully. Ini kan boleh refer, boleh baca. Okay, so tugasan untuk kamu adalah
slides. Okay, tak apa, kita habiskan dengan slide yang terakhir ni. Okay, tokoh yang sangat terkenal dalam dunia perniagaan. Kalau kamu baca buku tulisannya, memang he is a very good and visionary man. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently. Maksudnya dekat sini, apabila macam selalu kita dengar, okay, katalah saya selalu membuat kebaikan, beribu kebaikan, tetapi apabila saya melakukan satu dosa ataupun satu kesalahan, beribu kebaikan yang dilakukan sebelum ini dilupakan, tetapi orang akan cakap berkaitan dengan dosa ataupun keburukan ataupun kesalahan yang dilakukan. Okay, apa yang cuba ditekankan kat sini lah in terms of bagaimana kita cuba untuk membina sesuatu perniagaan ataupun untuk market sesuatu barangan tersebut dengan cara betul. Kiranya with the right concept and the right things, the right tools, a company can manage to do marketing punya effort very secara betul lah. Okay, so berbalik pada tugasan kamu, apa yang saya nak tugaskan adalah, okay, sebabkan kita dah sampai kepada CSR, saya akan tanya secara randomly nanti. Saya akan sebut nama-nama secara randomly. Untuk kelas saya, untuk MKT 243, kelas C, D dengan E. So each of your class saya akan sebut secara randomly. Kamu kena bagi tahu syarikat-syarikat ataupun contoh-contoh yang dijalankan berkaitan dengan corporate social responsibilities. Kalau boleh, saya prefer CSR yang dijalankan di Malaysia. Okay, kamu jangan risau. Ini hanyalah tugasan, anggap macam sharing session. Dia tak ada soalan, tak ada jawapan yang betul atau salah. Kamu anggap dia macam sharing session di mana kamu berkongsi maklumat yang kamu cari itu dengan seluruh kelas. Jangan risau, saya akan panggil secara randomly. So hopefully each of you akan cuba untuk buat sedikit pembacaan berkaitan dengan CSR ni. Okay. So untuk chapter ni kita dah tamat, chapter kedua, tahniah. Congratulations. Thank you very much for watching this video, and I really appreciate your focus and your commitment. Alhamdulillah, and insyaAllah waktu kelas tutorial nanti saya akan tanya berkaitan dengan CSR, contoh CSR yang dilakukan dekat Malaysia, and then kita akan ada follow up berkaitan dengan, saya ada nak tanya berkaitan your group assignment, brand apa yang kamu pilih. Okay, so saya ucapkan banyak terima kasih for your attention, and insyaAllah kita akan untuk our next lecture kita akan teruskan dengan chapter 3. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.